Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ini kita berada di malam Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala bulan, dan kita berada pada puluh bagi segala malam, penghulu bagi segala bulan, penghulu bagi segala hari. Mana penghulu bagi segala malam lah. Dalam malam-malamnya ada malam Jumaat, hari Jumaat tu penghulunya. Dalam banyak-banyak bulan yang ada, Ramadan adalah bulan penghulunya. Jadi dua penghulu bergabung
bertemu dua penghulu, maka sudah pasti padanya ada barakah. Menghidupkan pada malam-malam bulan Ramadan man qama al-lail insya-Allah dengan iman dan ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa dia. Jadi kita niatkan untuk kita insya-Allah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan untuk mengharapkan kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meneruskan perbahasan kita, kajian ilmu kita dan munajat umat kita insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, dan telah pun kita Allah mulakan, Allah izinkan kita bermula untuk bermunajat ini insya-Allah dari sejak 2020 lagi sehinggalah ke malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan Allah manfaatkan masa kita, usia kita ini untuk terus bermunajat, berharap kepada Allah SWT, yang mana dengan kita berharap, bermunajat kepada Allah SWT itu tanda kita berhubung, penghubung kita dengan Allah SWT, wasilah kita. Nak tengok sejauh mana hubungan dia dengan Allah SWT, tengok bagaimana dia melihat dengan doa. Bagaimana hati dia sentiasa bertawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa roja' ila Allah, sentiasa berharap kepada Allah. Ianya dapat apabila seseorang itu mendalami, memahami, menghayati dengan sebenar-benar makna akidah, tauhid yang benar, tepat dan jelas. Bahawasanya segala apa yang ada dalam hidup kita ini tidak boleh tidak, mestilah dengan Allah. Tidak boleh tidak. Urusan dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Allah SWT menyatakan bahawa dunia itu penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu penipu ataupun tipu daya. Kenapa? Kerana manusia yang tidak didasari dengan iman dan kefahaman, dia menyangka kesenangan dunia itu dengan diri dia, dengan usaha dia, dengan ilmu dia. Walhal urusan dunia itu, kesenangan manusia itu adalah anugerah Allah. Sama ada dia sedar atau tidak. Wallahi kalau dia sedar kesenangan itu dari Allah, pasti ketaatan dia tidak akan berkira-kira. Adapun kesusahan yang datang itu pun dari Allah, maka sudah pasti pengharapannya itu takkan berhenti begitu saja. Dia akan terus berharap kepada Allah. Adapun senang pun dia akan terus taat kepada Allah berganda-ganda kerana kesenangan dia. Yang mana kita faham dan maklum, susah itu perbahasannya lebih orang mudah nak faham, susahnya nak sabar. Tetapi kegagalan manusia, dan Allah rakamkan dalam Quran, kegagalan manusia bukan dengan kesusahan, tapi dengan kesenangan. Jadi ujian senang itu lebih berat, lebih besar. Kerana kelalaian dia itu seakan-akan dia menyatakan, melakukan dengan diri dia. Itu lebih besar. Allah nyatakan dengan kisah Fir'aun, dengan kisah Qarun, dengan negeri Sabah. Dia semua ujian senang. Susah ni orang boleh sebut Allah lagi. Kalau senang boleh tentu. Jadi cara dia dari sekarang lah. Kita nak merasai nikmat segalanya itu mesti dengan Allah. Dalam susah, dalam senang. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan lihat bagaimana kita nak menyatakan diri kita sentiasa dengan Allah, billah. Maka kita akan sentiasa menghayati hidup kita ini dengan ilmu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kena sentiasa menghayati hidup kita dengan ilmu. Hanya ilmu sajalah yang akan mampu mengingatkan kita, membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita teruskan dulu dengan munajat. Kita mulakan dengan biqiraati suratul Fatihah. 7 qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat. Dan kita teruskan dengan suratul Baqarah 285, 286. Di malam yang penuh barakah ni, kita berada di malam yang mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih
meletakkan bahawa ni malam yang mustajab doa. Kita diberikan peluang untuk setiap minggu ada malam yang mustajab doa. Yang mana malam Jumaat ini keutamaannya mengatasi malam Idul Fitri, Idul Adha. Nah, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak guna sebab dah ada. Dia barang ni, saya ni satu benda. Ada ni tak guna, kita jadi risau. Sebab barang ni dia guna waktu kuliah. Jadi kalau letak tu jadi kacau lah. Nanti Allah tanya. Tu konsep lah. Pakai, ada pakai. Ada kena pakai. Kalau tak jangan ada. Dia cari jalan kena ada. Dia sedap ke tak sedap ke, itulah dia. Kan? Sebab kita beli ni untuk pakai kuliah, tapi sebab kita dah guna ke tempatnya ada sound system besar. Jadi benda ni saya nak manfaatkan. Saya tengok ada ni, saya bawa lah. Nak pula dia portable kan. Banyak benda. Itu satu benda lah. Jadi makna kata setiap nikmat tu, kalau barang dunia ni nak tengok dia berkat, dia mesti bermanfaat. Dia mesti digunakan. Kalau tak berguna terbiar dia, makna tak berkat tu. Tu sama dengan diri kita pun. Kalau kita diri kita tak berguna, tak nak orang, kita ni ada tak ada ni macam tak berguna. Makna tak bermanfaat lah tu. Dan kalau guna ni pula ingat, untuk isteri kegunaan ni suami. Dia mesti berguna pada suami. Dia bukan berguna pada masyarakat, rakyat, nusa, bangsa, bukan. Dia paling berguna dengan suami dia. Suami pula mesti guna pada isteri, keluarga dan masyarakat. Lelaki ni besar sikit kegunaan dia. Kegunaan dia kena ikut pada kedudukan dia tu siapa. Baik. Jadi bila kita hari ini tidak faham tentang penghayatan tadi, maka kita akan hilanglah kenikmatan. Kita hilang penghayatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan hilang kenikmatan dalam beribadah. Soal dunia tadi kan, kita kena rasa nikmat akhirat. Tapi sebab apa tak boleh rasa nikmat akhirat? Sebab kita tertipu dengan dunia. Kita tak rasa pengharapan pada Allah. Nak rasa nikmat beribadat, nak rasa nikmat, dia mesti dengan Allah dulu. Semakin tinggi dia berharap kepada Allah, maka semakin nikmatlah dalam ibadah dia. Jadi mesti dia mula dengan Allah. Dia kena nampak dunia ni mesti dengan Allah. Maka bila dengan Allah, dia mestilah faham bahawasanya setiap perkara itu adalah kurniaan Allah. Dia tidak boleh dengan diri dia sendiri yang mendatangkan manfaat. Dia nak sedap dengan isteri bagi contoh. Bukannya dengan dia nak buat beria-ria sama dengan suami. Bukan dia nak beria-ria. Tapi kena ingat, bukan maksud tak beria, buat tak tahu saja, buat suami ada pemata, buat dono, dah kecewa, dah tak boleh nak buat apa. Bukan. Dia kena apa? Dia kena, bila dengar Allah, dia kena bermanfaat. Itu maksud dia. Dia kena, tak ada istilah buat itu aku dapat apa. Tak. Dia kena, bila dah bermula dengan Allah, maka dia kena buat je. Kena buat je. Kena running. Contoh. Bila kita hari ni faham semua dunia ini mesti dengan Allah. Jadi apa yang kita kena buat adalah, kita kena bersemangat untuk beramal dengan Allah. Semangatlah. Datang solat, semangat. Dia kena ada satu aktiviti atau amal yang daily life itu, dia tidak boleh orang kata apa? Diganggu dengan keberadaan dunia atau ketiadaan dia. Itu mesti. Sebab dia kena bermula. Contoh, kita faham. Rasa kita rasa. Manis, pahit, masin ni. Itu adalah yang telah Allah jadikan pada lidah. Bayangkan kalau rasa tu hilang. Kita nak harap pada siapa? Doktor. Kan nampak? Mesti nak berharap dengan Allah. Doktor tak boleh datangkan rasa. Kat situlah kita akan berdoa. Kat situlah kita akan berdoa, ya Allah, bagikan aku balik rasa, nampak? Rasa pada anggota badan saja. Cuba Allah hilangkan rasa. Tangan ni tak boleh nak pegang. Ni rasa lidah. Ni, tangan kita ni tak berfungsi. Nak pegang apa tak boleh rasa. Macam mana kita nak tak boleh rasa pipi anak kita? Tak boleh rasa badan kita, tak boleh rasa. Tak boleh rasa. Bila tak boleh rasa, kita minta kat siapa? Kat Allah. Mesti kat Allah.
Sebab kita tahu bahawa rasa ni tak boleh, doktor pun tak boleh datangkan rasa tu. Nah, dekat situ kita akan nampak bila dapat balik rasa tu nikmat tidak? Nikmat lah. Tu maksud dia. Jadi bila dah dapat, ataupun sebelum nak hilang nikmat itu, ataupun kita sedang melalui nikmat tu, kita terus ingat. Tu sebab tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu lah sebelum kita nak pegang dunia yang menipu tu. Sebab tu saya pernah tulis, barang siapa yang pernah kecewa dengan dunia, bermaksud dia telah bercinta dengan dunia. Dia pernah kecewa. Sebab tu jangan pernah kecewa dengan dunia. Kalau siapa pernah kecewa, bermaksud dia pernah bercinta dengan dunia. Tak boleh kecewa. Lawannya cinta. Pernah kecewa. Pernah dikecewakan. Pernah macam-macam lah. Ditipu, ini. Maksudnya dia pernah ada, dia ayat mudah. Dia kena mengaku lah. Kita pernah kena cinta dunia. Jadi kesan-kesan cinta dunia tu, macam COVID kan, kena dengan sesama dia, payah hilang dengan, banyaklah cerita-cerita dia. Jadi caranya orang kalau dah kena penyakit tu, memang dia kena nampakkan pada hari itu, pada diri dia itu, bahawasanya proses rawatan untuk mendapatkan balik kekuatan, yang mana mesti berbalik kepada yang hak. Mana dia kena datangkan balik cinta pada akhirat. Itu kata dia kena datangkan semangat beribadah, semangat melayan suami, semangat buat kerja rumah sebab pahala dah. Anak saya nama Jannah. Dia cerita buat pahala. Dia nak nolong lah, nak buat kuih apa. Kita nak pergi upah, dia kata apa? Nak pahala. Kita fikir, memanglah dia tak ada apa-apa nak beli kan. Memang dia kena minta. Dia tak ada apa-apa. Semuanya abinya, uminya kan. Contoh. Jadi mudah dia nak meluncurkan kata nak pahala. Tapi betul, itu jawapan dia. Dari awal kita didik nak apa? Nak pahala. Nampak macam, biar benar dia ni. Walhal, kita bila dia sebut nak pahala, kita pula yang memikirkan apa benda aku nak bagi kat dia. Automatik. Sebab tu dari awal kita kena mendidik nak pahala. Bila nak pahala tak boleh lemah-lemah. Kalau nak layan suami nak pahala, layan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Itulah masalah kalau kahwin ikut suka, lelas sekali main suka-suka je. Tak buat sebab pahala. Bila dia nak tengok buat sebab pahala tak pahala, dia tengok semangat ke tidak. Kalau kejap semangat, kejap seronok, kejap tidak, mana bukan sebab pahala tu. Dia kalau sebab pahala, dia momentum dia akan sentiasa naik. Okey, bila sebut pahala, macam mana? Mereka minta dengan Allah. Pahala bukan boleh datang sendiri. Samalah dengan saya nak balik konsep. Tadi, rasa tadi. Kalau rasa tu hilang, nak macam mana? Mengelupa kita nak cari rasa tu. Apa pun. Apa makanan pun tak jadi apa pun. Pergi buka puasa apa pun tak ada. Tak boleh. Sebab tu orang kata dan iman naik turun. Sebab apa iman naik turun? Pertama sebab kita tertipu dengan keadaan. Dan memang sifat iman naik dan turun sebab sifat awam, golongan awam tu naik turun. Tapi bukan bermaksud naik turun. Saya pernah bincangkan bab naik turun ni. Contoh. Naik 10, turun mungkin 2. Jadi 8. Bukan naik 10, turun 10. Bukan. Dia bukan naik 10, turun 10. Negatif. Salah. Dia naik 10, turun mungkinlah 2. Okey, naik balik 15. Turun mungkin 1 atau 3. Masih dalam par naik. Dia kena sentiasa naik. Itu cara dia. Tapi cara nak naikkan iman ini adalah dengan pertolongan Allah, dengan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan suruhan dia. Bila kita tunjukkan kesungguhan, Allah datangkanlah pertolongan. Sungguh pun tidak. Tak nak bersungguh. Sebab apa? Kita tak nampak hasil kan? Itu cabaran kita. Kalau orang tawar duit, kita boleh laju. Tapi kalau Allah tawar pahala, kita berkira. Sebab tak nampak. Walhal hadis Nabi itu benar. Al-Quran pasti benar. Nabi pasti benar. Dan Nabi kata sebagai contoh, menghidupkan malam, pahala yang banyak. Allah ampunkan dosa. Jadi kita macam, malas lah. Kenapa ada soalan malas? Lainlah kalau sakit. Kalau sakit, hang rehat lah. Ni datang malas. Kalau mengantuk sangat, air mata terkeluar biji mata tu lain lah. Ni, macam ada tenaga, lawan lah. Ada ketika kita kena lawan. Allah bagi kita kederat. Allah bagi kita fikiran. Allah bagi kita tenaga. Apa gunanya? Untuk lawan. Untuk kita berfikir. Untuk kita orang kata apa, nak gunakan ke tempatnya sepatutnya. Sebab tu tadi soalan tadi, macam mana boleh hilang nikmat dalam beribadat? Pertama, dia tak ada ilmu lah, dia tak faham. Dan dia tertipu dengan dunia. Dan dia tidak berharap kepada Allah Ta'ala.
Dia tak berharap sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita kena berharap. Macam mana nak berharap kalau kita tak kenal sifat Allah? Sebab tu kita kena berbalik kepada mengaji, kena memahami tentang tauhid. Belajar, kena bagi masa, peruntukkan masa, sungguh-sungguh masa. Bila masa kita untuk belajar mengenal Allah? Bagi masa lah. Kita dah lama hidup kat muka bumi Allah. Kalau boleh, janganlah mengajar mengenal Allah tu, oh dulu dah belajar. Dia bukan soal dulu dah belajar. Dia kena belajar setiap masa. Belajar. Kena Allah ni perkara pembelajaran yang tak ada titik noktah. Dia kena continuous belajar. Dan dia kena spesifik. Kena bagi masa. Kemudian dah habis belajar, kemudian kita kena amal apa yang kita belajar, kemudian belajar lagi. Kemudian belajar lagi. Nampak? Jadi sidang Jumaah hanya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu clear, jelas. Mudah-mudahan Jumaah sekalian, apa yang kita bincangkan ni sikit sebanyak berilah faham, dan kita kena bersungguh-sungguh dalam ayat dia, bersungguh-sungguh. Kerana kesungguhan untuk mendapatkan kefahaman dan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tak boleh main-main. Dia tak boleh nak lembik. Dia tak boleh nak malas. Bisa malas, doa minta ke Allah. Nabi dah ajar doa, tapi kita doa kadang kita tak berapa nak pergi, nak yakin. Kita ingat malas, rajin tu datang dengan kita exercise. Nak exercise baru nak rajin. Dah. Dia minta Allah, minta. Sekarang ni minta ke tidak? Tu soalan dia. Dia minta tapi maknanya ragu lah. Bila ragu tak minta lah. Tu jawapan dia. Minta. Okey, minta. Minta lagi. Dan Allah Maha mendengar. Udu'uni astajib lakum. Yang kita minta itu adalah minta untuk taat. Sedangkan Iblis minta untuk maksiat, Allah kabulkan. Iblis minta untuk ditangguhkan sehingga hari yub'atsun, hari yang dibangkitkan atau hari kiamat, pun Allah bagi masa. Tengok Allah Ta'ala. Ini kita, maknanya kadang kita malas nak meminta. Kita meminta itu anggap seakan yang kita minta tu tak penting. Contoh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta hilangkan rasa resah gelisah. Kita ingat resah gelisah tu boleh hilang dengan ada harta, ada benda. Kita ingat resah gelisah tu boleh hilang dengan suami romantik. Lagu. Itulah teringat romantik, lagu viral lah kat TikTok, romantis. Kau buat perangai lagi, romantis benda. Tak usahlah sembang nak romantis. Nampak? Resah gelisah tu hilang dengan apa? Dengan kurniaan Allah. Ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Nak tarawih 13 rakaat. Bukan 23, 8, 3. 11 rakaat, 13 tambah lagi 2. 11 rakaat. Kadang-kadang nak habis, Allah jauhnya nak habis. Tambah isyak lagi, ba'diyah lagi. Ni satu hal. Jaga sunat muakkadah. Ba'diyah, qabliyah tu jaga. Yang mana kalau yang kat rumah, solat kat rumah tu tolong jaga. Kadang-kadang kat rumah ni skip banyak. Jaga. Ba'diyah, qabliyah. Ba'diyah tu jaga. Lepas isyak, ba'diyah. Nunggu terus tarawih. Tak cerdik lah. Ba'diyah tu muakkadah. Jadi 4. Campur 2 dah 6. Lepas tu nak tunggu 8. Nak pula ada sebelum tu. Sebelum tu ada tazkirah pula kan. Lepas tu 9.30 baru start. 10.30 habis. Nampak? Kalau taklah kerana Allah bagi kita rajin. Tak jadi. Minta. Nampak? Romantik. Itulah. Saya cerita romantik ni bukan maksud dalam rumah tangga tak romantik. Kena faham. Bermaksud ada orang yang ingat hilang resah gelisah bila suami romantik. Dia nak hilangkan resah gelisah itu dengan makhluk. Perbuatan makhluk. Tidak. Malah kita kena buat romantik bukan sebab nak menceriakan. Sebab tidak kena dari hati yang nak beramal. Nak buat baik dengan isteri itu sebab nak pahala. Bukan nak isteri bagi apa, suami bagi apa. Tak. Kita bukan nak supaya hubungan kita together semakin itu gini. Dah, masing-masing tu nak beramal. Isteri nak beramal, suami nak beramal, berebut-rebut. Kan?
Bukan sebab nak melakar kenangan indah bersama-sama nak, kan? Beramal. Masing-masing nak buat amal. Jadi buatlah. Tahu berkira nak beramal. Tu ceritanya berkira. Nak buat baik pun berkira. Sebab apa dah macam-macam fikir. Aku dah kena tipu banyak kali dah. Dia ni perangai dah macam-macam. Nak fikir yang buruk semua dah ada kat fikiran. Bulan Ramadan ni untuk hilangkan semua benda tu, mak sekalian. Kan? Kita nak buat baik tu tak nak fikir-fikir dah. Tak payah nak fikir-fikir. Buat baik tu kenapa? Kena yakin. Buat baik tu sebab sudah yakin dalam hati. Sebab apa? Ganjaran Allah menanti. Buat. Apa saja perkara yang mendatangkan pahala, buat. Kena kejar pula tu. Fastabiqul khairat. Kena kejar. Kena semangat. Orang tanya, Ustaz, lah sampai pukul 12.30 ni, lepas tarawih live lagi apa? Sebab apa? Sebab tanggungjawab. Dah ada pahala. Ingat buat ni sia-sia. Congok depan handphone ni sia-sia. Cukup ni kat sia-sia. Tak ada. Tak ada sia-sianya. Yakin. Kita kena yakin amalan kita tu. Kemudian kita nak bersama pula. Sebarkan, beramal sama-sama. Tak nak amal seorang-seorang. Sebab masuk syurga bukan seorang-seorang. Masuk syurga kena ramai-ramai. Buat akhirat ni kena jamaah. Sebuah jemaah ni panjang pula mukadimah kita ni. Tak apalah sikit. Kan semalam kena biar orang lain. Hari dah Allah bagi sihat, kena taat lah. 2 hari semalam saya tak berapa kan. Yang Allah dah bagi reda sikit ni, kena taat lah. Lebih kan lah. Betul tak? Bak jemaah ni tular. Gambar dekat Masjid Besi perempuan jemaah. Lompong sini. Saya dah kata orang perempuan ni. Saya tak tulis dia lagi. Pertama banyaklah angle kau nak cakap tu. Pertama suami ni mana? Itu satulah. Ngajar ke tidak? Satu. Nak bagi tahu yang susahnya nak menyatukan perempuan ni. Selalu saya cakap. Nak tengok seorang perempuan bagi salamnya tak kenal. Nyombong, menonong kadang-kadang tu. Nak jumpa klan-klan dia je. Ni masalah besar sebenarnya. Dia bukan masalah. Malah masalah soft ni. Masalahnya Allah boleh memecah belah kan tau. Jangan main. Orang lelaki elok soft rapat. Orang perempuan. Menunjukkan dia ni jenis yang bias sikit. Orang perempuan. Orang perempuan yang tak dididik. Dia berpuak ni. Itu belum cerita poligami kahwin lagi. Jangan main. Kat situ saya dah nampak dah. Allah tunjuk kan tu. Allah tunjuk tu maksud situasi tu. Ada pula yang terakam. Dalam berpuluh tahun kita ni tak tersebar gambar soft tu. Tapi nak bagi tahunya itulah dia. Kalau dekat RNR tu, bukannya, saya dah sentuh dah isu ni ada. Cumanya ini lebih clear lah. Nampak lompong sana, lompong sini. Lepas tu ada blok orang komen, suruh rapat soft tak nak. Belajar ke tidak? Tu kan kadang duduk rumah, solat kat rumah lagi baik. Nampak? Solat jemaah ikut grup. Ikutnya mana dia seronok. Ikut mana geng dia. Sedangkan datang masjid, jemaah tak kira geng dah. Kita satu jemaah, duduk, masuk. Ini pun satu. Solat tau. Solat pun macam tu. Kalau nuntut ilmu, lebih kurang. Itu kadang nuntut ilmu. Kalau tak dididik, tak dibersihkan hati tu, datang, bawa diri. Padahal nak jumpa Allah. Masih bawa diri. Ini aku tak ada. Kat sini. Aku kat situ. Nampak? Bawa diri. Sebab tu kalau menuntut ilmu pun, Ustaz, dalam majlis ilmu pun ada grup-grup juga. Sama. Solat pun ada grup-grup. Sebab apa? Ni. Masalah hati. Soft itu tentang hati. Rujuk hadis Nabi. Ada para asatizah yang detailkan tentang hadis, tentang ini. Masalah hati. Tak nak rapatkan soft, tak nak perbetulkan kaki. Itu masalah hati. Jangan main-main. Kronik tu. Kalau lompong sana, lompong sini tu. Kronik tu masalah hati. Jangan main-main. Pergi majlis ilmu. Ingatkan bersihkan hati. Busuk hati. Dengar orang mengajar. Duk cari salah orang. Lepas tu sebarkan. Cari geng pula tu. Padahal orang tu tak tahu pun salah orang tu. Tapi kerana mendengar salah orang, dia dah mula sangka buruk. Kalau tengok salah orang, Islam ajar, tutup. Doakan keampunan. Bukan sampaikan pada orang lain. Kalau orang faham benda ni, tak tersebar aib orang. Nampak salah orang, pertama sekali, betulkan on the dot.
Kalau tak boleh, tutup, doakan. Selesai. Ni dah nampak salah orang, cerita. Yang orang kedua dengar tu pula, dengar, bukan nampak. Dengar cerita. Dari siapa? Dari orang tu. Orang yang tak puas hati tu. Yang buka aib orang ni, orang tak puas hati. Senang berlaku di kalangan perempuan. Senang berlaku di kalangan jamaah perempuan. Lelaki, samalah, tapi senang berlaku. Tengok soft tahu dah. Tengok soft tahu dah. Jadi memimpin wanita bukan calang-calang orang. Kalau orang tu boleh memimpin wanita, itulah para Nabi dan Rasul. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun di kalangan ada Nabi dan Rasul yang isteri, contoh Nabi Nuh AS. Tapi itu Nabi Nuh. Kita Nabi Muhammad SAW. Kita ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah takdirkan Nabi kahwin ramai. Kerana nak memimpin wanita pun senang. Tu. Soh pun kelang kabut. Tahu kadang-kadang. Nampak? Itulah cerita. Balik tadi. Tadi cerita sunat. Sunat buat solat kan penat. Malas. Minta doa. Minta doa. Kalau tidak minta doa, minta ke Allah tak dapat. Allah ada letakkan, panggil takdir mu'allak, yang berubah kerana asbab kait dengan doa tu ada. Allah sediakan dengan ilmunya. Azali lagi. Allah tahu dah. Manusia ni lemah dan Allah tahu ada yang meminta dan aku kabulkan. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Sahnya belakang tu betul lah tu. Belakang tu tak dah sampai berkelompok-kelompok. Belakang tu mesti paling belakang daripada lelaki lah. Di dalam soft perempuan tu sebab tu duduknya di belakang. Masuk belakang tu belakang soft perempuan lah. Ustaz, bagaimana pula jika isteri tak melakukan kewajipan pada suami hanya kerana nak jaga amal masing-masing? Mana amalannya itu tidak benar. Amalan yang benar adalah dia menjaga amalan yang utama. Ingat, contoh saya pernah sentuh pada kuliah subuh di An-Najahiyah. Kalau benar kita beribadah itu ibadah yang mendapat ridha Allah, kerja gitu, kerja ibadah, dia tak akan menggugurkan ibadah yang utama. Ini solat. Kalau perbuatan ibadah kita, perbuatan kita itu benar, maka kita tidak akan menggugurkan solat. Samalah tadi wanita tadi. Kalau amalan-amalan itu benar, sudah pasti tanggungjawab daripada suami itu tidak digugurkan, tidak dikurangkan sikit pun. Malah asbab kerana Allah terima kebaikan dia dengan suami tadi, maka berkembang. Sebab itulah isteri ni, dia amalan dia adalah jaga solat yang wajib, jaga puasa, jaga kemaluan, jaga maruah. Maruah tu sebenarnya maruah. Maruah ni yang itulah. Buka aib, cerita buruk, itu jaga maruah. Maruah siapa? Diri dan suami. Yang keempat, ni taat. Kemudian masuk mana-mana pintu nak masuk. Jadi yang kelang kabut nak pergi buat amalan-amalan yang sunat tetapi meninggalkan yang utama, mana dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Itu buat kerana amalan, dalam beramal pun buat kerana nafsu, ikut nafsu. Bukan sebab ilmu. Sebab dia beramal ikut mana yang dia suka. Lalu beramallah dia suka-suka. Jadi sinar jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Itu kita kongsikan sikit. Mudah-mudahan kita sentuhlah sikit hal-hal berbangkit. 2 hari tak sentuh, kita sentuhlah malam ni sikit. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah pandu kita lah untuk memahami tentang maslahah kehidupan dunia yang boleh mengganggu hati dan amalan kita ni. Hati-hati. Dunia ni memang sepak terajang dia tu. Sampai kita hilang kekuatan, fokus untuk kita menuju Allah. Maka sebab tu wattaqud dunia, kata Nabi SAW, takutlah kamu pada dunia, dan wattaqun nisa, takutlah pada perempuan. Jadi perempuan ni apa? Semalam saya di Ampang, saya kata apa? Orang lelaki kena jaga sungguh-sungguh perempuan. Dan orang perempuan kena minta sungguh-sungguh dijaga. Kerana apa? Kerana iblis berada setiap masa untuk
meniupkan keraguan dalam hatinya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sesentuh tentang perbezaan iblis dan manusia. Manusia ni nak beramal konon-konon tanpa konon-konon beramal dan berilmu kononnya. Akhirnya ilmu ditinggalkan. Saya cerita gitulah. Iblis dia beramal, ilmu tak ada, keampunan tak dapat. Tu jadi, dan iblis dia akan tumpu pada hawa. Dia tahu kat mana titik lemah lelaki. Titik lemah lelaki kat perempuan. Kat situlah. Lemah apa? Lemah mendidik. Datang kalau perempuan tu tak nak dididik, dah mula give up. Perempuan dia senang nak lepaskan tanggungjawab. Lelaki. Lelaki yang tidak ditrain untuk mendidik, maka dia akan mudah untuk melepaskan tanggungjawab. Dan malah mudah untuk manipulasi. Maksudnya bila wanita itu senang untuk bermain dengan perasaan dia, maka dia akan mula ada sentimen bias. Ni isteri aku, maka tak boleh lebih-lebih. Dia isteri aku, tak boleh. Mau Ustaz, macam mana sisi yang suka hadir majlis selawat, katanya izin suami boleh ke? Kalau dah izin suami, suami izin, tak apa. Tapi ingat, dalam izin itu ada tak rida. Tak semuanya diizin tu rida. Tak semua Allah izin berlaku, dan semua berlaku atas izin Allah. Dan tak semua yang berlaku itu dengan rida Allah. Maka suami pun kata izin. Suami rida ke? Memanglah bagi izin, keluarlah. Suami kan nak keluar tu dengan izin suami. Suami bagi izin kan, keluarlah. Tapi rida ke? Macam mana nak tahu suami rida? Dia mendapat kebahagiaan. Kalau keluar tu masih bertanya-tanya. Suami pun masih berkira-kira, masih macam question. Dia balik tak dapat keharmonian. Awak pergi selawat, balik bersilat. Apa dapat? Pergi berselawat, balik rumah bersilat. Kan? Pergi sukarelawan, balik rumah tak keruan. Dengan suami pula rasa macam, seorang je tak popular lah. Kalau buat dengan ramai, popular sikit. Dengan suami yang muka tu kan nak buat baik, awak cedok lah sendiri, awak sendok lah sendiri. Nampak? Kalau betul lah dia buat tu kat luar itu mendapat reda, dekat rumah mesti dia punya performance dia akan maksimum. Maksimum lah. Memang semua kena izin. Kalau tak izin jangan. Ada lagi benda sunat. Kalau yang fardu ain tu lain lah. Selawat kan. Wallahu a'lam. InsyaAllah jemaah sekalian, mari kita tutup dengan munajat umat pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah mudah-mudahan malam yang penuh barakah ni Allah kabulkan segala hajat kita. Fi kulli hajat insyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada semua jemaahnya ada pada malam ini ya Allah, malamnya penuh barakah ni, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah, permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb ya Rahman Rahim. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada umat Islam seluruh dunia ya Allah, bebaskan Baitul Maqdis ya Allah, berikan kekuatan pada umat Islam di seluruh dunia ya Allah, jauhkan pada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan pada negara-negara di umat Islam di dunia ini ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رحمن اللهم انك ربك الجنه ونعوذ بك اللهم انك عفو تحب العفو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. InsyaAllah kita teruskan, kita tutup dengan suratul Kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Ya Arhamar Rahimin. Tadi sebelum nak mula, tadi kita baca tadi, Milin ada betul balik pada selawat gaduh suami. Berlaku isu tadi. Allah Akbar. Memang tu realiti. Apa kita bincang ni semua realiti yang berlaku, mas sekalian. Bukan kita reka-reka cerita. Dan kita bincang atas dasar kebenaran, bukan nak mencari kesalahan. Dan bukan nak menyalahkan pula. Kita jumpa kesalahan, kita nak betulkan. Itu saja.
Bukan nak salahkan. Kesalahan bukan untuk disalahkan, kesalahan untuk dibetulkan. InsyaAllah. Baik. Suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Amin ya rabbal alamin. Maksud saya yang mengandung bangga dapat khidmat majlis Rasulullah. Allah Akbar. Itulah. Ni salah faham yang perlu diperbetulkan akhir zaman ni. Tak rasa puas untuk berkhidmat dengan suami. Ni masalah besar. Masalah yang cukup besar. Ibarat macam kita tak puas dengan solat. Macam solat wajib tu rasa macam akhirnya sibuk nak yang sunat. Walau tak selesai yang wajib, tak selesai. Tak diterima yang sunat. Ini satu perkara yang perlu ditekankan. InsyaAllah lah kita cubalah. Terutama yang ikuti pengajian ni. Kita kena faham dalam turutan untuk meletakkan amalan aulawiyat. Allah SWT ni tidak membebankan kita. Dan kita pun berkhidmat dengan orang yang kita suka. Kahwin bukan dengan orang kita benci. Mana ada orang kahwin dengan orang benci. Adalah satu kes tu pun. Dah bercucu dah pun kata. Akhirnya tak ada rasa bagi tahu. Itu bukan nak bagi tahu apa tau. Nak bagi tahunya cinta tu pada Allah. Kau kahwin lah macam mana pun. Beranak bercucu dah. Kalau Allah tak bagi cinta tu, kau duduk kat situ. Yang bercinta ada rasa tu pula. Jangan nak duk nyanyi lagu paling romantis tu. Kan? Cinta tu anugerah Allah. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ingat. Kalau dah Allah bagi cinta, hang bersyukur banyak-banyak. Ada orang kahwin sampai ke cucu tak ada rasa cinta. Sampai ke cucu tak ada rasa. Kat mana? Kat Indonesia pun. Indonesia lah. Walhal, boleh je minta sebenarnya cinta tu. Allah Ta'ala berkuasa ni. Bukti cinta pada Allah ni. Banyak contoh lah saya boleh bagilah. Paling mudah lah. Syariatnya padanya itu, memang kita itu tak diburuk lah. Apa dia bercerai? Allah adakan syariat cerai. Allah tengok, nak bagi tahu cinta tu kan pada manusia. Dan Allah boleh bagi cinta tu pada sesiapa Allah nak bagi.
Lepas tu jangan sombong sangat. Bila ada cinta, jangan nak nendongak langit sangat. Jangan duk rasa macam aku punya je. Sekarang bertukar hati tu pun tahu. Sebab tu bila dah ada rasa tu, syukur banyak-banyak. Sebab ada orang tak ada rasa. Allah tak bagi. Allah tak bagi. Tak bagilah tu. Mana boleh dapat sendiri. Sampai bercucu, tiba-tiba buat satu statement, tak boleh rasa. Ataupun yang bercinta, akhirnya tak ada rasa. Dia ada kenyataan lah. Bermaksud dia bukan bercinta, dia suka-suka. Belum tentu suka tu ada cinta. Tapi daripada cinta ada suka. Daripada cinta lepas tu ada suka. Tapi daripada suka belum tentu ada cinta. Kalau macam Ustaz kira tak ada cinta sampai ke cucu masa nafsu semata-mata ke Ustaz? Nak bagi tahunya, kita tak naklah buat kenyataan begitu. Tak naklah kita kata nafsu semata-mata. Kita tak nak. Sebab padanya ada ibadah. Ibadah ni, kahwin tu ibadah. Walaupun dia tak ada rasa cinta. Macam contohlah, ada sini boleh mengaku, saya cinta dengan solat. Ada. Bohong lah. Tapi ada tu diam-diam lah kan. Maksudnya, saya dah bercinta dengan solat. Kadang-kadang tak ada rasa pun. Tapi bila kita buat tu, walaupun rasa tu tak sampai, tapi kita buat ikhlas, buat kerana Allah, lama-lama datang cinta. Cinta bukan datang tiba-tiba. Sebab tu tahapan cinta tu paling tinggi tau. Hubbun. Cinta tu adalah anugerah Allah. Tapi sebab tu bila solat, kalau untuk budak-budak kita bagi dia rasa suka. Ni dah pukul 1 lah ni. Nak sahur lagi. Okey, habis dah. Sebab tu kita bagi suka untuk nak bagi minat. Lama bila dia buat, dia dah minat, kemudian dia betul-betul buat, lepas tu Allah bagi cinta, jatuh cinta. Cinta tu menyebabkan kita dah tak berkira. Tu cinta. Dah tak berkira, dah tak buat suka-suka. Dan yang paling penting, cinta adalah memaafkan kesalahan yang ada. Itu cinta. Macam Allah. Allah Ta'ala maha mencintai. Apa bukti Allah maha mencintai? Allah mengampunkan hamba-hamba yang dicintainya. Sebab tu para anbiya, rasul maksum. Maksum. Sebab itulah tak ada dosa. Okey. Soalan lagi. Ustaz nak tanya, kalau ada perkara bila berlaku masalah, duduk berasingan, macam mana tu Ustaz? Ada masalah duduk berasingan, masa nak terasing lah lepas tu. Nak terasing lah lepas tu. Dia macam ni dia. Mungkinlah dia benda ni teknikal. Okay, dalam berasingan tu apa purpose? Berasing sebab dah tak suka, berasing sebab dah tak nak, berasing sebab nak ada orang kata apa, tempoh bertendang. Tempoh bertendang. Okey. Itu teknikal. Mahkamah pun akan tanya duduk berasing ke sebumbung. Okay. Kalau sebumbung ke, berasing ke, tapi apa matlamat dia? Kalau sebumbung pun, lala sekali terasing pun tak guna juga. Kalau terasing, akhirnya bertemu. Kita tahu waktu tu tengah konflik. Dia bukannya suka-suka nak berasing kan. Okay. Poin dia sekarang, apa matlamat dia? Jangan gantung macam itu. Kalau dah tak ada kesepakatan, syiqaq tu dah tak ada, pergi mahkamah, you settle down. Settle down, settle. Tak ada nak istilah seorang kulu, seorang hilir. Tapi Ustaz, kalau dia tu nak macam itu, dia okey. Suami okey, dia okey. Masing-masing buat cara masing-masing. Aku buat kau, kau buat aku. Okey, kita kata okey. Tapi adakah itu menepati syariat Allah? Itu dah pula. Kita jangan buat ikut kita okey tak okey. Kita kena tengok Allah kata apa. Dia rumah tangga ni yang Puan Salmi dan semualah. Senang. Letaklah Allah depan. Allah suka tak apa kita buat? Settle. Kan? Allah tak suka, tu jangan buat. Kalau kita yakin apa yang kita buat ni Allah suka, silakan. Kalau Allah suka kita duduk berasingan, Nabi suka kita buat macam itu, silakan. Letak tu depan dulu. Bukan fikir kita dah. Fikir, ni apa kata agama? Agama kata apa? Malu tak nanti? Orang tak... Jaga itu je. Dia benda teknikal. Rumah tangga ni very technical. Dia benda yang halus untuk dibincangkan. Sebab dia ada syiqaqnya tersendiri. Dia ada permasalahan yang sedang berlaku. Cuma saya nak sentuh itu, adakah perbuatan itu menepati apa yang
membawa kepada redha Allah. Allah redha ke? Kalau Allah tak redha, so selesaikan cepat-cepat. Sama ada nak batal balik ataupun terus berpisah. Itu caranya. Jangan kita nak gimana? Entah. Buatlah hal masing-masing. Tak selesai masalah. Dia tak ada hal masing-masing. Kau masih isteri aku. Kau masih isteri aku dan aku ni masih isteri dia. Dia masih suami aku. Jadi masih terikat. Okey. Jadi minta petunjuk Allah. Ada perkara yang memang kita orang kata apa? Di luar orang kata pemikiran kita tak boleh fikir ke mana penyelesaian tu kan. Dan jangan takut untuk berhadapan dengan apa saja kesan hasil daripada tindakan selagi mana yang kita lakukan itu ikut syariat Allah. Contoh, saya kata contoh bercerai tadi kan. Selagi mana jalannya itu dengan syariat, pergi mahkamah, bagi tahu apa masalah, bincang, kemudian tak boleh. Selagi mana ada syariatnya, okay, ini saya bagi nasihat satu. Kalau benda tu dah selesai dalam mahkamah, jangan luar mahkamah duk cerita pumpang-pumpang lagi. So once you dah settle mahkamah, you settle. Keluar, tak ada cerita dah. Ni masalahnya, dah settle luar, buka cerita balik, pumpang-pumpang cerita tu lain ni, tu salah. Kalau betul diam, okay, settle, dah habis. Keluar mahkamah, settle. Benda tu, kalau tanya pegawai, kalau tanya hakim pun, saya nak tahulah apa masalah rumah tangga. Kau siapa? Kata hakim kata. Awak siapa? Tanya kat kaunter pun dia tak layan kita. Awak siapa? Tapi biasanya dah melompat-lompat kat luar dulu, kemudian masuk mahkamah. Jadi luar pun bising, dalam pun bising. Tapi biasanya dalam dan keluar. Dalam, keluar. Kan? Dah dalam, keluar, luar diam. Sebab dalam dah settle, dah tulis lah satu persatu sebab. Dah ada cakap depan hakim kan. So hakim dah terima, hakim dah tanya. So consider case close. Tiada lagi perkara berbangkit. Ya? Tak ada. Jaga-jaga benda tu. Wallahu'alam. Kita raikan yang bertanya. Mana ada urusan dah ni tak ada pasangan untuk keluar. It's okay. Itu saja. Wallahu'alam. Jangan saya yang keluar dulu. Itu je. Kalau saya keluar tu habislah. Consider. Sadaqallahul azim kan. Okey, baik. Wallahu'alam. Baik tu soalan tadi. Kalau dah duduk pusing tu tolong selesaikan. Jangan jadikan dia sebagai norma barulah. Jangan jadi norma. Kita nak benda tu kesatuan, bersatu. Supaya benda tu ada hala tuju. Selesai bagi habis, jangan tergantung. Wallahu a'lam. Itu saja mas sekalian. Mudah-mudahan sampai pukul 1 lebih kita ni semuanya pahala lah. Harapkan pahala sebab kita harapkan bulan Ramadan ni bulan yang kita dapat melipat kali gandakan pahala dalam bulan ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahualam, pun maaf daripada saya ada kekurangan. Kata-kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah live TikTok apa. Okay. Dalam Ramadan ni saya lajak sikit. Kalau dapat 11.30 saya mula 11.30. Kebiasaan 11.30 lah. Tidak pukul 12. Itulah pukul 12. Pukul 12. Jadi kita jumpalah. InsyaAllah Allah izinkan. Kita jumpalah setiap. Tapi pukul 11.30 tu dah boleh standby. 11.30 tu boleh standby. InsyaAllah pukul 12 kita bersiaran. Wallahualam. Atau kalau boleh awal, saya siaran awal. InsyaAllah. Aku luka lihaza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.